lah. Walaupun kita rakam tapi kita tak boleh bergantung pada rakaman semata-mata lah kan. Kadang-kadang ada kes yang mana rakaman kita ni tak menjadi. Okey. Okey. Ada yang tanya ke? Siti Farah tu angkat tangan. Oh, Okey, tak apa. Untuk taklimat hari ni saya rasa sasaran saya dalam sejam lah. Okey, dalam sejam je, tak lama pun. Okey, dan mungkin ini adalah satu-satunya taklimat lah kot. Okey. Mungkin satu-satunya taklimat untuk kursus ni. Kemudian awak akan bekerja, kita kata bekerja lah ataupun belajar sendiri lah. Belajar sendiri dan di bawah bimbingan penyelia. Kemudian next kita punya pertemuan adalah semasa seminar pembentangan tu pada minggu ke-14. Nanti kita akan pergilah satu persatu lah tentang apa yang akan berlaku sedikit sebanyak lah. Okay, jadinya ini the only taklimat lah kan. Jadinya that's why saya harapkan pelajar boleh turut serta lah kan. Dan saya target pun sasaran saya hanyalah 1 jam. Okay, so semua ada di rumah kan? Nakib tu kat mana tu? Saya dekat rumah je. Kat Background rumah. je. Okay. Okay, so ada yang nak balik kan ke UKM kan? Okay. Kami pun pensyarah pun sebenarnya kerja di rumah. Cuma kalau kami nak masuk ke UKM tu kena minta kebenaran jugalah daripada ketua program pengerusi pusat lah, Prof Linda. Okay, so tanpa meninggalkan masa, saya nak share saya punya screen lah. Okay, hopefully boleh nampak saya punya screen UKM Folio sekarang. Saya dah kemaskini sikit. Okay, sekejap je saya tengok. Sekejap ya, mana saya tulis tadi? Oh, taklimat lah. Oh, sekejap. Okay, yang file yang saya tunjuk ini saya tak upload lagi. Okay, nanti saya akan uploadkan juga. Okay, isi taklimat lah sebenarnya kan. Ini panduan saya je sebenarnya untuk apa yang saya fikir penting yang saya nak cakap. Okay, kemudian kita pergi pada UKM Folio. Okay, buka pada Proforma. Kan, kalau tak dapat bagi tahu. Okay, inilah khusus projek penyelidikan tahun akhir 1 kan, ataupun orang kata buat proposal lah, buat usulan penyelidikan kan. Proposal bahasa Inggeris, kita nama Senayu usulan penyelidikan. Okey, unitnya hanya satu saja kreditnya. Okey, maksudnya satu kecil lah kan, satu je. Cuma kesinambungan daripada projek ni adalah projek penyelidikan tahun akhir 2 kan. Jadinya kalau selalunya kalau kita bermasalah dengan proposal ni lah ataupun dengan khusus ni, maka kesan dia akan kita dapat pada projek penyelidikan tahun akhir 2 kan. Contohnya katalah kita tak dapat nak tentukan tajuk apa yang kita nak buat kan. Sampai hujung SEM ini pun kita masih bermasalah, maka dia akan memberi kesan pada projek sebenarnya yang kita akan buat pada semester depan. Jadinya diharapkan semester ni kita dapat ikutlah apa yang sebenarnya diminta oleh kursus ini. Okey, kita tengok pada sinopsis sedikit. Kursus ni adalah untuk mendidik pelajar melakukan SWA pembelajaran terbimbing kan. SWA ni adalah kendiri kan, self. Maksudnya kalau dalam Singlish-nya self learning, kemudian di sini terbimbing adalah guided kan. Apa itu kat sini lah, guided self learning. Ini bukan saya tulis, ini saya ambil daripada performa yang dah diaudit lah. Okey, 2016 dan 2021 kita perbaiki lagi. Tapi itu belum keluar lagi lah, masih dalam proses. Okey, dan kemudian akan diaudit lah, baru boleh kita laksanakan dalam pengajaran. Jadi ini adalah guided self learning. Nanti kita akan tengok apa maksud guided self learning. Okey, kemudian di sini ada bagi tahu yang pelajar kena tulis
usulan pendidikan dan kemudian mengikut gaya UKM. UKM style. Kemudian ini akan dibentang secara lisan. Nanti akan ada seminar pembentangan lah. Dan kita akan bagi peluang pelajar membentangkan dalam masa 10 minit dan kemudian 5 minit soal jawab dengan penilai. Penilai ini ada 2 orang, iaitu penyelia dan juga penilai iaitu pesyarah lain lah. Maksudnya kita ada satu yang tahu apa yang kita buat, satu lagi yang tak tahu apa yang kita buat. Jadi berdasarkan pembentangan kita, berdasarkan tulisan usulan penyelidikan kita, penilai luar tersebut, iaitu pesyarah kita juga sebenarnya akan nilai hasil kerja kita tersebut. Ini hasil pembelajaran. Kita boleh memilih tajuk, tapi memilih tajuk ni bukan hanya kita yang pilih, tapi kita guided, kita consult, kita berunding dengan kita punya penyelia dan skop kajian, kemudian melakukan ni nama lama kot, kelintaran kesastraan ataupun sebenarnya literature review, ulasan kepustakaan. Kemudian menulis usulan tersebut, kemudian mempertahankan ataupun membentangkan usulan penyelidikan yang dihasilkan secara lisan. Ini awak boleh tengok. Kat sini pengajaran dia adalah bimbingan penyelia lah. Maksudnya awak akan sebenarnya guided self learning tu lah. Bimbingan penyelia dan pembelajaran kendiri kan. Awak study, awak baca. Kemudian awak akan bincang dengan penyelia. Begitulah dia punya idea ni sebenarnya. Cuma satu perkara yang mungkin saya kena bagi tahu iaitu kadang-kala apa yang awak mungkin pada kebanyakan masanya topik yang awak pilih tu adalah kepakaran penyelia kan. Maksudnya penyelia memang tahu sangat apa yang awak buat kan. Mungkin dia ada pengalaman daripada PhD, pelajar-pelajar PhD dan sebagainya. Tapi ada setengah kes yang mana penyelia ni mungkin dia kurang pakar lah dalam bidang yang awak ataupun pelajar buat. Tapi sekurang-kurangnya penyelia tersebut dia boleh beri kritikan lah, ataupun beri ulasan yang ilmiah kan, yang akademik terhadap apa yang awak buat. Contohnya walaupun awak pilih satu topik, kemudian awak cuba nak buat ulasan perpustakaan, jadinya walaupun penyelia itu tak tahu topik tersebut, tak tahu sangat kan, maksudnya mungkin dia bukan pakar tapi sekurang-kurangnya dia tahu ini tak cukup ni. Awak kena tambah lagi kan. Ni rujukan ni dah terlampau lama, tahun matematik kan, kadang-kadang setengahnya topik matematik ni tahun 1950. Jadinya awak kena cari rujukan yang terbaru. Maksud saya, penyelia ni tugasnya adalah untuk memberi kritikan ataupun ulasan yang akademik ataupun ilmiah terhadap hasil kerja awak. Kemudian penilaian, penilaian ni bukan kami tentukan, bukan saya tentukan, Penilaian ini adalah daripada apa yang dicadangkan pada tahun 2016. Jadi saya semua ikut saja. Dia bagi range ataupun julat seperti ini. Cuma yang spesifiknya saya belum hasil. Ada beberapa cadangan yang saya sedang tengoklah, yang mana yang sesuai. Tapi secara umumnya beginilah, persembahan lisan tak berapa tinggi sangat kan, maksud pembentangan tu. Yang penting adalah penulisan awak tu kan, bahasa dia, gaya penulisan tu kan, kandungan penulisan tu. Maksudnya bila awak kaji satu topik kan, awak nak ceritakan balik dalam penulisan tu, itu adalah termasuk dalam penilaian kandungan. Jadi ini tinggi ni kat sini. Kemudian salah satu komponen yang tak silap saya tengok sebelum ni, sebab saya ini adalah kali pertama saya menjadi penyelaras kepada kursus ni. Sebelum ni kita ada markah untuk komitmen kan, bukan di komitmen ataupun kita kata kesediaan pelajar tu kan untuk membuat penyelidikan. Maksudnya adakah seorang pelajar tu dia hanya berjumpa penyelia pada minggu pertama dan minggu terakhir saja untuk hantar, contoh kan. So macam mana kita nak bagi markah kan. Jadinya macam mana kita nak bagi markah yang baik kepada pelajar tersebut kan. Jadinya ada sedikit portion untuk komitmen. Tapi saya masih belum final, tapi mungkin akan diadakan lah
Okey, termasuk dalam mana-mana di sinilah. Okey. Kemudian rujukan, ini pun rujukan yang saya ambil daripada dokumen 2016 tersebut, saya tak ubahlah. Okey. Sini awak boleh tengok. Okey. Selain tu ada beberapa rujukan lain lagi yang saya tak masukkan. Saya boleh letak dalam UKM folio nanti. Okey. Tentang bagaimana nak buat research proposal lah ataupun ulasan penyelidikan. Okey. Nanti saya akan tunjukkan awak di hujung sesi ini, saya akan tunjukkan contoh research proposal yang pelajar sebelum ni buat yang ada dalam simpanan saya lah, supaya boleh bagi enlightenment pada awak semua. Kemudian ni rancangan pembelajaran. Okey, minggu 1 mencari tajuk. Minggu kedua dah ada tajuk. Macam itulah, menentukan tajuk. Minggu 3 membuat ulasan perpustakaan. Kita dah ada tajuk, kita study tajuk tersebut. Apa orang yang dah buat dan sebagainya. Dan menentukan apa dalam topik tersebut, apa yang awak nak buat sebenarnya. Itulah skop kajian. Kemudian, bila awak nak buat, mestilah ada metod dia, kaedah dia kan. Apa yang kaedah yang awak akan gunakan. Contohnya, awak nak gunakan programming. Contohlah kan. Nak gunakan kaedah macam algebra ke. Okey, so ni adalah pada minggu ke-5. Kemudian membuat perbincangan dengan penyelia, sebenarnya bukan minggu ke-6 je penyelia berbincangan kita kan, tapi untuk keseluruhan minggu. Kemudian plan perancangan ni, maksudnya awak akan buat plan perancangan. Sebenarnya yang minggu ke-7 ni, plan perancangan ni adalah plan perancangan untuk semester depan. Apa awak nak buat? Minggu pertama sampai minggu kedua awak nak buat apa? Minggu ke-3 sampai minggu ke-5 contohnya awak nak buat apa? Itu adalah plan perancangan. Kemudian mengusulkan keseluruhan perancangan kajian, mula menulis, tulis draft pertama, kemudian dah tulis, hantar pada penyelia. Okey, hantar pada penyelia, penyelia akan semak, kemudian awak akan buat pembetulan. Jadi draft kedua. Hantar pada penyelia, kemudian penyelia akan semak lagi dan dia akan beri kepada awak semula, awak betulkan, dan versi ketiga ataupun draft ketiga itu adalah versi yang terakhir. Sebenarnya boleh ya lebih lagi kan, tapi sekurang-kurangnya 3 kali lah. Kemudian hantar, yang ke-14 pembentangan. Ini adalah cadangan rancangan pembelajaran. Okey. Tapi kita tak semak lah, maksudnya saya sebagai penyelaras tak semak pun apa awak buat pada minggu ke-4 kan. Kita tak ada exam pun sebenarnya kan. Jadi terpulang kepada budi bicara penyelia dan awak sendiri sebagai pelajar untuk tentukan awak nak buat apa. Ini adalah kita punya guideline lah, maksudnya nak pastikan awak tak tertinggal. Kan takut nanti bila awak dah minggu ke-10 masih lagi nak cari tajuk. Jadinya akan sulitlah bagi awak kan untuk menyempurnakan kursus ni. Okey, ini hanya guideline saja sebab kita tak semak pun sebenarnya. Okey. Ini adalah proforma. Habis. Ada apa-apa soalan ke untuk proforma? Sebenarnya saya akan bincangkan yang lain lagi. Mungkin awak nak tunggu sehingga habis ke. Okey. Ataupun nak saya go further baru tanya soalan lagi ke? Atau nak tanya sekarang pun tak ada masalah. Okey, tak ada Kalau ada jangan segan pun kan, dah tahun 3 kan. Ya, doktor. Okey. Kemudian kita pergi pada borang tajuk kajian ilmiah ni. Okey. So, saya klik. Borang tajuk kajian ilmiah ni adalah Google Form sebenarnya kan. Saya minta sekejap ya. Saya minta awak semua untuk bincang dengan penyelia dan dapatkan satu tajuk yang awak selesa lah. Isi borang ni selewat-lewatnya 4 April. Okay, kalau tengok dalam kalender sekarang adalah 24 Mac. So 4 April ni lebih kurang dekat sini kita ada dalam 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11 hari lah, lebih kurang lah kan. 11 hari macam tu. Okay, jadi isi tajuk kat sini. Okey, nak masukkan nama penyelia, kemudian tajuk. Okey.
tajuk ni perlu jangan terlalu umum lah kan. Dia terlalu umum ni maksudnya kalau terlalu umum jadi kita tak tahu apa kita nak buat nanti. Okey, biarlah lebih spesifik lah. Okey. Kemudian saya ada, nanti saya akan, kat sini saya ada tambah sikit, penyelia dan para pensyarah akan menilai kesesuaian tajuk. Sekejap ya, dokumen ni saya tak nampak. Okey, saya besarkan, hopefully awak boleh nampak. Penyelia dan para pensyarah akan menilai bila awak hantar. Okey, penyelia, bukan penyelia ni, saya sebenarnya, penyelaras dan para pensyarah lain, dia akan nilai kesesuaian tajuk ni dan kita akan bagi maklum, kita akan beri maklum balas tajuk yang awak pilih tersebut selewat-lewatnya 9 April. Mungkin kena penambahbaikan, mungkin terlampau umum sangat. Okey, mungkin sebab pensyarah kan dia ada pengalaman kan buat kajian, jadi mungkin dia rasa tajuk ni macam sukar awak siapkan selama 1 semester. Jadinya mungkin kita akan minta awak revise balik lah. Okey, kemudian katalah tajuk yang awak pilih tersebut awak rasa macam susah sangat kan, sebab bila awak dah baca awak rasa susah kan, ataupun ada pelbagai faktor lain lagi, jadinya awak nak tukar tajuk kan. Bila nak tukar tajuk, awak perlu bincang dan maklumkan kepada penyelia dan juga saya sebagai penyelaras. Nanti saya tambah sikit kat sini, perubahan tajuk perlu dibincangkan dan dimaklumkan, perlu dibincangkan bersama penyelia dan dimaklumkan kepada penyelia dan penyelaras. Sebab saya kena tahulah apa perubahannya awak nak buat. Nanti saya ubah sikit dokumen ni. Okey, ataupun saya tambah je kat sini. Okey, perubahan tajuk perlu dibincangkan bersama penyelia dan dimaklumkan kepada penyelaras kot. Okey. Macam tu. Awak tak boleh tiba-tiba ubah sampai penyelia pun tak tahu apa yang awak buat. Okey, jadi penyelaras. Okey, nanti saya akan hantar dokumen ni dalam UKM Folio lah. Kemudian borang penyeliaan pelajar. Okey. Ini tadi tajuk kan. Okey, borang penyeliaan pelajar bawa. Okey, tak apa, kita pergi pada contoh tajuk kajian ilmiah. Ni sebenarnya saya dah hantar dalam kita punya WhatsApp group kan. Ni adalah tajuk SEM lepas. Okey, tajuk kajian ilmiah 2. Maksudnya yang dah berjaya dijadikan satu projek lah. Okey, bukan proposal, ni adalah kajian ilmiah yang betul lah. Okey, ni apa yang pelajar dah buat SEM lepas. Okey, awak boleh tengoklah mana yang sesuai, mana yang tak sesuai. Dan saya rasa penyedia pun mungkin ada cadangan tajuk dia sendiri. Okey, so awak boleh rujuk. Kemudian borang pertemuan dengan pensyarah ni, pertemuan ni maksudnya pertemuan secara maya lah. Okey, ataupun bila awak ada perbincangan secara email sebenarnya kan, pun boleh dikira jugalah. Okey, tak semestinya awak sentiasa kena online dengan pensyarah ataupun penyelia. Mungkin bila awak email perbincangan lah kan, maksudnya amount panjang email tu agak panjang lah, bagi awak signifikan lah. Jadinya awak boleh minta, bukan boleh lah, awak perlu minta penyelia untuk tanda tangan dan komen jika perlu, tulis tarikh, kemudian tanda tangan awak lah. Okey, kemudian simpan. Okey, simpan borang tersebut. Kemudian saya di hujung semester nanti, saya akan minta pelajar untuk muat naik semua borang tu, maksudnya katalah sepanjang 14 minggu ni awak jumpa penyelia sebanyak 14 kali, contohlah kan, seminggu sekali kan. Jadinya simpan 14 borang tersebut, sebenarnya bukan 14 pun 7 je, sebab satu borang ni ada 2 rekod. Okey, sini 1 ni 2 kan, so ada 7 borang kan. Jadinya saya akan minta awak untuk muat naik nanti dalam Google Drive. Okey. Kemudian saya tengok lagi perancangan aktiviti. Ada soalan kan setakat ni? Okay, kalau ada just interrupt ya, tak ada masalah. Sekejap ya.
Oh, okey, ada soalan. Draft yang perlu dihantar kepada penyelia mengikut fasa 1 ditetapkan masa atau depends kepada penyelia masing-masing. Okey, ni soalan ni bagus. Tapi saya akan tunjukkan jawapannya pada rancangan aktiviti. Okey, rancangan aktiviti ni ada dalam UKM Folio jugalah yang saya dah masukkan. Okay, perancangan aktiviti ni sebenarnya saya ambil dia daripada Proforma juga sebenarnya. Ada soalan ke? Tadi macam ada nak cakap je. Doktor, Yep. kalau pembincangan tu dalam WhatsApp, boleh tak kita masukkan yang dalam borang tadi tu? Boleh. Sebabnya kita awak just tulis sebabnya kalau dalam borang tu kan borang penyediaan ni lebih kepada kita nak minta penyedia sign, pelajar. Kemudian bolehlah letak komen ni apa-apa yang awak nak. Mungkin awak boleh tulis ke dalam WhatsApp ke, bincang apa ke. Tak perlu banyak sangat pun sebab kita tak naklah dia membebankan pula kan. Dia sebagai bukti lah yang ada conversation antara kita. Masa saya penyedia dan Ayah saya Umar. Okey boleh. Thank you tu. Siapa tu? Kena mute tu. Okey. Okey. Proceed lagi. Yep. Borang penyeliaan pelajar yang tu, maksudnya untuk setiap kali pembincangan saya dengan penyelia, saya perlu dapatkan tanda tangan penyelia? Saya rasa sebenarnya benda ni diamalkan semasa dululah, maksudnya masa kita jumpa supervisor secara fizikal lah. Okay, cuma sekarang ni bila kita tak boleh secara fizikal, kita kena phone ke kan, mungkin perbincangan kita lagi kerap lah kot kan, mungkin lah saya andaikan begitu kan. Jadinya mungkin saya cadangkan mungkin walaupun dalam seminggu tu awak hubungi supervisor ataupun penyelia 5 kali contohnya. Kan, jadinya mungkin awak boleh isi sekali saja. Seminggu sekali ke contohnya. Okey, tak perlu semualah, ini banyak pula kan. Mungkin awak isi sekali, minggu pertama sekali, minggu kedua sekali. Pun tak ada masalah. Maksudnya kat sini saya tak adalah ada apa-apa syarat pun sebenarnya. Just kalau ada dah okey. Okey. Mungkin kalau awak semua setuju kita boleh tetapkan seminggu sekali ke? Maksudnya pengisian borang adalah sekali seminggu. Tapi nak bincang banyak kali pun tak ada masalah. Faham ke? Maksudnya kat sini kalau saya nak edit, kalau saya nak edit kan, saya punya borang penyediaan pelajar ni, hopefully awak boleh nampak sekarang. Okey, perlu ditandatangani oleh penyelia dan pelajar seminggu sebanyak kali seminggu dalam seminggu macam itulah. Okey. Tapi nak bincang banyak kali pun tak ada masalah kan. In fact macam saya cakap, kalau awak tak nak ikut pun perancangan aktiviti tu kan, awak tak nak ikut pun tak ada masalah, kita tak tetapkan pun. Okay, yang penting hasilnya, usulan kena ada, pembentangan kena ada. In between kita tak kisah sangat. Okay, cuma jangan pastikan awak tertinggal lah. Bila terlampau fleksibel sangat, kadang-kadang setengah orang yang bukanlah slow sangat, dia jenis yang dia yalah mungkinlah dia jenis relax sikit ke, dia mungkin tertinggal sikit. Yang laju sangat dia terlampau laju kan. Jadinya tu kena hati-hatilah, kita kena tahulah macam mana kita buat kerja. Okey. Kemudian kita pergi pada rancangan aktiviti. Ini sebenarnya saya ambil daripada Proforma tadi. Okay, ingat Proforma tu bukan saya yang buat, dia dibuat oleh para pensyarah lah pada tahun 2016 dan kita kemaskini setiap 5 tahun maksud saya. Okey, jadinya yang terbaru ni kita masih tengah kemaskini dan belum dapat kelulusan lagi daripada audit lah. Okey, jadinya saya ambil, ini adalah cadangan, boleh kata cadangan saya lah sebagai penyelaras apa yang awak perlu buat. Okey. Ini adalah taklimat minggu pertama. Kemudian minggu kedua, kalau ada salah bagi tahu saya, especially pada tarikh-tarikh ni. Kemudian perjumpaan bersama penyelia untuk bincangkan tajuk, objektif dan skop kajian. Okey. Kemudian kena hantar
tajuk ini tadilah. Saya buatnya 9 April. Okey, 2021. 9 April ke 4 April? Tadi saya kata 4 kan? So kita ubah 9 April. Okey. 9 April bukan 4 saya kena ubah dekat UKM Folio ni. 4 April ni saya nak ubah kepada 9. Kejap saya ubah. Alang-alang ni saya ubah terus lah. Okey. Sebab saya asalnya nak buat 4 tapi saya rasa macam rushing pula 4. Kita buat 9. Okey. Okay, dah ubah. Kemudian kita pergi lagi. Mana tadi Kemudian bila awak awak berjumpa, awak berbincang dengan supervisor kan, penyelia untuk kajian kepustakaan ni. Kajian kepustakaan ni adalah komponen yang antara yang paling penting dalam proposal, even dalam tesis sebenar awak pun sebenarnya. Awak kena kemukakan senarai rujukan utama. Sekurang-kurangnya 5. Okey, iaitu sama ada jurnal, buku, tesis pelajar sebelum ni ke, atau tesis PhD ke, yang ilmiah lah. Tak bolehlah rujuk mesej WhatsApp atau mesej Facebook kan. Sekarang banyak orang menulis dalam Facebook apa semua kan. Secara umumnya mesej dalam Facebook kita tak terima lah, tapi saya tak pasti di masa depan mungkin something ada orang buat menjadikan dia ilmiah ke apa kan, tapi secara umumnya kita tak terima. Tapi apa-apa perubahan kita boleh bincang lah. Jadi kita nak 5 rujukan yang ilmiah. Perlu ditunjukkan kepada penyelia. Dan yang ni penting, beberapa rujukan, saya tak tetapkan semua, beberapa rujukan perlulah diterbitkan dalam tempoh 5 tahun ke belakang. Maksudnya sekarang ni 2021, mesti ada beberapa, mungkin 3, mungkin 4, mungkin semuanya yang diterbitkan pada tahun 2016, 2017 sampailah 2021. Kenapa kita buat begini? Kerana kita nak pelajar tidaklah terlalu memberi tumpuan kepada topik-topik yang dah lama. Mungkin ada aplikasi ataupun kajian-kajian berkaitan topik tersebut yang terbaru yang orang buat. Jadi kita nak pelajar tengok rujukan yang terbaru juga. Namun kita tahu kalau matematik ni setengah-setengah, bukan setengahnya, kebanyakannya teori-teorinya berasal pada tahun-tahun yang sebelum-sebelum ni kan, lama kan. Mungkin tahun awal 1900 kan, macam fluid mechanics apa semua kan. Semuanya tahun hujung 1800, awal 1900 kan. Kita tak nafikan, awak boleh juga rujuk rujukan tersebut lah. Dan awak perlu ada rujukan tersebut kan. Maksudnya kalau awak baca, kalau awak cite ataupun awak tulis, awak ada senarai rujukan pada tahun, rujukan tu ditulis pada tahun 1940 contohnya. Kan? Tapi awak tak ada pun rujukan tu. Jadi awak tak boleh masukkan. Kena yang awak ada baru awak boleh masukkan. Kemudian di sini minggu ke-6 awak perjumpaan bersama penyelia untuk membincangkan metodologi, kaedah awak, perancangan, kajian dan jangkaan hasil kajian. Nanti kita akan pergi satu persatu tentang elemen-elemen di sini. Kemudian minggu ke-6 ni awak boleh mula penulisan draft pertama usulan penyelidikan kan. Awak draft lah, awak tulis dulu apa yang boleh. Contohnya mungkin awak dah baca, awak boleh masukkan dalam introduction, dalam pengenalan. Mungkin tak siap lagi, tulis apa yang ada dulu. Mungkin awak dah buat kajian perpustakaan kat sini, tak habis lagi, tak apa, tapi tulis juga sikit-sikit. Kan? Lama nanti awak tak sedar yang awak dah siap dah benda tu. Kemudian minggu ke-8 sampai minggu ke-13 ni, perjumpaan penyelia untuk membincangkan penulisan. Maksudnya bila awak dah start menulis, maka minggu-minggu seterusnya adalah awak bincangkan tentang penulisan awak tersebut. Jadinya saya tambah catatan. Penghantaran draft pertama kepada penyelia sebelum 28 Mei. Maksudnya sebelum 28 Mei ni hari Jumaat lah. Hari Jumaat minggu ke-9. Kemudian penyelia perlukan mungkin seminggu, mungkin dia cepat 3 hari. Jadi minggu ke-10 ni awak masih lagi menulis,
Tapi awak kena aware lah yang supervisor akan beri hasil siap makan beliau pada awak pada bila-bila masa pada minggu ke-10 ni. Okey. Kemudian dapat awak betulkan. Betulkan, dan ini apa yang awak betulkan tu hasilnya nanti adalah dipanggil draft kedua. Ya, awak hantar pada hujung minggu ke-11. Maksudnya kat sini agak sibuk lah. Okey, agak sibuk. Kemudian awak hantar, penyelia akan semak. Okey, sambil penyelia semak, minggu ke-12 ni awak akan hantar draft slide pembentangan. Okey, sebab kan awak nak kena bentang minggu ke-14 kan. Jadinya awak kena draft lah, maksudnya awak buat secara kasar. Okey, pada permulaannya lah. Untuk mungkin rangka dia, apa yang awak nak bentangkan, bagi tahu pada supervisor, tunjukkan, nanti dia akan betulkan. Okey, mungkin. Kemudian minggu ke-13 ni, awak kena finalize semua. Kan, betulkan draft kedua yang diberi oleh supervisor ataupun penyelia. Kemudian awak kena betulkan juga awak punya slide. Okey, tapi slide tak perlu hantar kan? Slide hanya perlu bentang semasa minggu ke-14. Tapi usulan penyelidikan kena hantar. Yang telah lengkap hantar kepada siapa? Kepada penyelia dan penyelaras, iaitu saya lah. Sebelum atau pada 24 Jun 2021 Khamis. Lama lagi kan? Ni baru bulan 3, 4, 5, 6. Kan lama lagi ni. Tapi sebenarnya tak lama sangat pun sebab awak ada belajar benda lain lagi kan. Kemudian pembentangan diberi masa 10 minit untuk pembentangan dan 5 minit sesi soal jawab. Cuma kena hati-hati sikit sebab kat sini cuti pertengahan semester ni seminggu saja kan. Dan time ni ada raya Aidilfitri lah, kebanyakan daripada awak, bukan semua kan. Jadi kebanyakannya menyambut hari Aidilfitri. Saya hari Khamis Jumaat ataupun Rabu Khamis. Khamis Jumaat saya rasa. Okey, jadinya Khamis Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin tu dah masuk minggu ke-8. Kalau tak silap saya lah. Okey, jadi cuti awak sekejap saja. Okey, jadi kena separuh sedar lah bila beraya tu. Maksudnya ada tuntutan lagi lah. Okey, so secara umumnya yang wajib adalah yang di sinilah, taklimat ni wajib lah. Kan? Kemudian yang wajib lagi adalah awak kena hantar tajuk kajian ni. Ni wajib. Kemudian ni pun wajib. Cuma yang berkaitan dengan tarikh, yang wajib adalah lagi di sini. Kena hantar pada 24 Jun. Okay, mungkin saya kena highlight sikit, yang ni adalah wajib. Yang in between ni terpulang sebenarnya kepada awak dan penyelia. 28 Mei, 11 Jun, 18 Jun, terpulang pada awak dan penyelia. Okey, bagaimana? Tapi saya kena ingatkan, contohnya macam setengah penyelia dia ramai pelajar. Kalau awak tunggu sampai hujung di sini, kan 5 orang pelajar hantar pada penyelia, kan awak boleh bayangkan seorang penyelia itu dia ada pelajar master, dia ada pelajar PhD, dia ada mengajar beberapa kursus yang lain. Jadi bagaimana dia nak nilai ke semua tesis awak dalam masa contohnya 3-4 hari kan, dah last minute kan. Nak nilai tesis, nak nilai awak punya usulan penyidikan, nak semak awak punya slide kan. Jadinya that's why, sebab itulah saya letak tarikh di sini. Kalau boleh awal lagi bagus. Okey, bagi tak nak nanti jam lah kan. Supaya nanti pelajar kata kenapa penyelia tak semak kan tesis ataupun usulan penyidikan saya, padahal saya dah hantar seminggu contohnya. Tapi awak hantar di hujung sini kan. Jadi bagaimana penyelia nak semak? Kalau penyelia dah semak di sini kan, dia awal-awal mungkin dia hantar di sini. Nanti mungkin di sini minggu ke-12 dia semak separuh lagi. Macam itulah. Okey. Awak boleh hantar sikit-sikit pada penyelia, tak ada masalah. Bergantung pada cara awak lah. Seingat saya masa buat PhD pun, bukan buat PhD pun, seingat saya masa saya belajar pun dulu, setengah-setengah penyelia dia suruh hantar bab 1. Kemudian suruh hantar bab 2, bab 3. Sebab dia boleh baca begitulah kan. Sikit. Setengah penyelia pula, dia tak nak hantar bab 1, bab 2, dia nak hantar sekaligus. Jadinya awak kena tanya penyelia tu apa style yang dia amalkan. Kan, apa yang dia suka, preference dia. Kemudian versi akhir laporan usulan penyidikan yang telah dibaiki perlu dihantar kepada penyelia sahaja. Okey. Pada 16 Julai. Maksudnya dekat sini awak dah bentang, nanti penilai
akan komen kan. Komen gini. Jadi awak kena betulkan. Betulkan tu awak kena hantar pada penyelia sahaja pada 16 Julai. Saya rasa tak perlu hantar pada saya, tapi kalau ada apa-apa perubahan kena hantar pada saya sebagai penyelaras, saya akan bagi tahu. Kan? So jangan risau sangat pasal di sinilah sebab ini pada 16 Julai nantilah. Okey. Kemudian sekejap ya saya tengok rancangan aktiviti. Okey. Nanti saya akan update lah macam saya cakap tadi. Yang mana yang penting. Bukan yang mana yang penting, semua penting kan. Yang mana yang wajib. Okey, yang wajib di sini kena datang, hantar tajuk, kena bentang dan kena hantar usulan penyelidikan yang telah lengkap. Yang lain ni, in-between ni terpulang. Okey, hanya guidelines, hanya guide kepada awak lah. Okey. Satu lagi yang penting adalah gaya UKM, iaitu panduan penulisan tesis gaya UKM. Okey. Sebenarnya kalau awak tengok dekat sini, dekat rancangan aktiviti tadi. Okey. Senarai rujukan utama ni, okey. Kita tulis di sini 5 tahun, beberapa rujukan perlulah 5 tahun ke belakang. Sebenarnya ada markah untuk tu. Okey. Kalau awak semua rujukan awak katalah tak ada pun yang dalam tempoh 5 tahun ke belakang, maka awak akan kurang pada bahagian rujukan. Okey. Jadinya kena ikutlah. Kemudian tadi gaya UKM. Gaya UKM saya tulis di sini, anda perlu merujuk panduan ini, sekejap saya besarkan. Anda perlu merujuk panduan ini untuk beberapa perkara seperti margin, kan, saiz jidar, kiri kanan tu. Okey. Kemudian saiz dan jenis huruf. Kan, kena guna Times New Roman kan, tak silap saya Times New Roman, saiz 12 saya rasa. Sorry. Kemudian langkau, kan, antara baris dengan baris seterusnya. Saya tak ingat, mungkin 1.5, awak kena tengok balik. Kan. Penomboran halaman, kadang-kadang nombor. Kan, nombor 1, contohnya nombor 2, 3, 4 dan sebagainya. Kat mana posisi ataupun kedudukan nombor halaman. Dekat atas kanan. Okey, ini adalah semua gaya UKM yang telah ditulis dalam ni lah. Kemudian cara merujuk dalam teks, nanti kita akan pergi, saya akan tunjukkan sikit. Okey, senarai rujukan, okey, tertib rujukan dan lain-lain, awak kena rujuk pada panduan penulisan gaya UKM. Okey, kita pergi sikit je. Awak boleh tengok. Ni sebenarnya dia ada buku yang hard copy, sayangan keras, tapi yang sayangan lembut pun ada. Okey, dia tengok, dia ajar. Okey, kertas, kertas kena saiz A4. Penaipan, boleh tengok kat sini lah. Santak teks, perenggan, sebagainya. Ada macam ni sebenarnya, kan? Okey, dari segi penulisan bab ni mungkin tak sama macam ni sangat pun tak apa. Maksudnya mungkin tak ada bab pun dalam awak punya usulan penyelidikan, tapi dari segi nombor, penomboran, dari segi perkataan, font, kena ikut gaya UKM. Okey, lebih kurang macam ni lah. Okey, dia macam tersusun kan. Okey, lebih kurang macam ni nanti hasilnya bila awak tulis nanti. Sekejap ya, apa yang saya nak tunjukkan sebenarnya. Okey, awak tak perlu ikut semua sebab ini adalah untuk tesis macam tesis master ataupun tesis awak nanti. Kena ikut yang ni. Untuk proposal tak perlu ikut bab 3 macam ni kan, susunan dan kandungan, sebab kita tak ada benda tu. Okey. Sekejap je saya nak tengok kandungan, rujukan dalam teks. Okey, rujukan contohnya bila awak tulis kan, awak nak kata mengikut Muhammad Fuad 2010 atau Muhammad Fuad beginilah, awak boleh gunakan mana-mana. Okey, faham ke? Dia macam awak kena tulis nama dan tahun. Ini dalam teks. Ini saya akan tunjukkanlah contoh yang pelajar saya pernah buat. Okey, kalau pengarang tunggal Reed 2012. Okey, kalau pengarang bersama Abu Bakar dan Abu Osman contohnya.
begini, dia kena guna dan. Okey. Abu Bakar dan Abdul Razak dan Abu Osman ni bekas pensyarah kita dekat JSM, okey. Sebenarnya dia telah memberi takrif bahawa X sama dengan Y, contohnya macam tu lah kan. Jadinya kita kena ada nama dia dengan tahun. Okey. Ataupun kalau kita nak ubah sikit, takrif X dalam kurungan telah diberikan apa? Gitu kan? Kalau nak letak dalam kurungan, kita tak perlu dan, kita gunakan tanda simbol ampersand. Macam itulah. Jadinya benda ni agak banyak lah. Jadinya saya pun tak ingat semua kan. Tahulah, cuma kena rujuk balik. Jadinya saya minta awak tolong tengok lah. Okay. Kalau lebih daripada 2 pengarang digunakan, lebih daripada 3 pengarang kita gunakan add all contohnya. Kan? Jadinya kat sini contohnya Siti Balkis et al. Maksudnya dalam menulis buku ataupun jurnal ini Siti Balkis dia ada beberapa lagi rakan yang menulis lah. And that's why kita gunakan et al. Kita tak senaraikan semua nama pengarang kalau lebih daripada 3 orang. Okey, jadi ini semua awak kena ambil tahulah. Okey. Kemudian jida. Kalau tengok kat sini, saya gunakan saiz jida. Jida ni adalah margin, kiri kanan. Awak tengok kalau belah sini, dia besar sikit. Belah sini, belah kanan kecil sikit. Sebab apa? Sebab selalunya belah kiri ni kita gunakan untuk binding. Okay? Kalau buku, kan ada yang binding untuk bind tepi tu kan. That's why belah kiri dia akan besar sikit berbanding belah kanan. Dia ada saiz-saiz dia. Okay? Kalau tengok sekejap ya. Okay, kita boleh terus pergi. Kat sini saiz jida. Jida ukuran. Okey. So daripada atas 30 mm. Maksudnya di sini 30 mm macam itulah. Okey, daripada bawah 25. Daripada kiri 38. Besar sikit kan? Kanan salah. Kanan 25, kiri 38. Sebab apa? Sebab kiri kita nak bind dia. So dia 38. Daripada bawah 25. Okey. Tengoklah. Penomboran halaman kena belah atas. Macam ni. Okey, belah atas. Okey. Kemudian apa lagi? Nanti awak tengoklah. Okey, kalau ada masalah dengan gaya UKM tak biasa, awak kena tanya penyelia awak lah. Dan itulah sebab kita minta supaya awak hantar draft kepada penyelia supaya penyelia boleh semak format awak. Okey. Dan satu lagi, setiap apa yang awak rujuk, contohnya tadi kan kita ada Abdul Razak dan Abu Osman dalam teks awak. Awak kena masukkan dia dalam senarai rujukan. Senarai rujukan ni biasanya kita letaknya di akhir. Di akhir kita punya thesis ataupun di akhir kita punya proposal ataupun usulan penyelidikan tu. Sekejap ya. Sebab di sini ada lampiran sekali kan. Ada dokumen ni agak panjang. Nanti saya akan tengok saya akan tunjukkan yang real proposal yang kita ada. Okey. Sekejap ya, senarai rujukan. Senarai rujukan. Mungkin ada di belakang sini. Sekejap ya, bagi saya masih sikit. Ialah rujuk lampiran. Mungkin dalam usulan penyelidikan awak tak ada lampiran, mungkinlah kan. Dalam tesis yang sebenar mungkin ada lampiran. Contohnya awak ada programming kan, certain macam kod awak. So awak letakkan dalam lampiran. Tapi dalam usulan penyelidikan atau proposal ni mungkin tak perlu pun. Okey, jadi tak apa. Sekejap ya. Dekat sini tak jumpa pula dia. Okey, tak apa, nanti bila contohnya macam ni. Okey. Setiap apa yang awak rujuk, awak kena masukkan dalam teks awak. Contohnya menurut Abdul Razak dan Abu Osman dalam kurungan 1990, takrif X adalah sekian. Maksudnya awak dah rujuklah Abdul Razak dan Abu Osman tu, jadinya details mengenai Abdul Razak dan Abu Osman tu awak kena letak dalam senarai rujukan seperti ini. Okey, so di sini contohnya Kawasaki JL. Okey, ni ada format dia ni. Nama,
kemudian tahun diterbitkan, kemudian nama makalah tersebut, Computer Administrated Survey in Extension. Kemudian nama jurnal yang diterbitkan, nama jurnal yang mana makalah ini diterbitkan. Kemudian volume, kan, volume, kemudian number kepada makalah tersebut, kemudian titik 2. Okey, ini adalah format dia. Kemudian muka surat 2004 sampai 2010 titik. Okey, ini adalah untuk makalah jurnal. Kalau buku dia lain sikit. Kalau buku, sekejap saya tengok ada letak kat sini. Kalau buku buku sekejap ya. Buku pun ada jugalah. Okey, nanti awak boleh tengok. Okey, dia ada buku. Kalau filem, bagaimana kita nak masukkan filem dalam senarai rujukan. Okey, sekejap ya, saya tutup. Okey. Kemudian boleh tengoklah pelbagai lagi di sini. Okey, habislah saya rasa pasal penulisan gaya UKM ni, tapi apa yang saya nak tekankan, ada markah untuk penulisan gaya UKM. Kalau tak ikut akan potong markah lah. Okey, sekejap ya, saya rasa ada soalan. Oh, tak ada soalan. Oops. Okay. Kemudian pembentangan akan dibuat pada minggu terakhir. Oh sorry, saya salah ni. Okey, sebenarnya akan ada seorang penilai selain penyelia. Pelajar akan diberi 10 minit untuk membentang dari minit untuk soal jawab. Saya dah terangkan tadi. Okey, pelajar perlu serahkan usulan penyelidikan yang telah dibetulkan kepada penyelia pada minggu 16. Okey, macam saya cakap, mungkin penyelia dan penyelaras, tapi jangan risau pasal perkara tersebut. Saya akan remind lah, dan kalau ada perubahan saya akan bagi tahu. Okey, jadinya isi kandungan usulan penyelidikan. Okey, kalau kita tengok tadi pada kita punya perancangan aktiviti. Okey, saya ada tulis macam tajuk, objektif, skop, kajian perpustakaan, metodologi, perancangan kajian, jangkaan, kan? Jadinya semua ini adalah elemen kepada usulan penyelidikan yang awak nak tulis. Okey, tapi kalau kita tengok balik, sebenarnya apa yang saya tulis di sini umumnya sebenarnya tidak ada format yang betul-betul digunakan oleh semua penyelidik. Maksudnya tak ada pun format yang betul-betul dipersetujui. Okey. Jadinya dan usulan penyelidikan ini sebenarnya bergantung. Kadang-kadang untuk mohon grant, untuk mohon dana daripada kementerian, dia ada format yang lain. Kan, untuk buat PhD, nak mohon tempat contohnya, ada proposal juga. Jadi formatnya mungkin lebih ringan. Okey. Untuk pelajar prasiswaza mungkin dia lebih ringan juga. Okey, jadinya tak ada betul-betul format yang kita boleh kata semua orang kena guna. Tak ada. Tapi umumnya komponen format yang digunakan di UKM, okey, adalah tajuk dan butiran diri penyelidik lah ataupun pelajar, kan, nama awak, matrik. Kemudian pendahuluan ni bukan kata-kata pendahuluan tu. Okey, pendahuluan ni adalah pendahuluan tentang topik tersebut. Kemudian objektif dan skop. Kemudian kajian perpustakaan ataupun dipanggil literature review. Kemudian metodologi, iaitu metod lah, kaedah lah. Kaedah matematik yang digunakan, adakah melibatkan data? Jika ya, bagaimana data diperoleh? Awak kena specify. Jangan terlampau kita kata serkap jarang lah. Okey, rasanya boleh dapat data ni di sini. Tak. Okey, nanti kalau dalam soal jawab pembentangan nanti, mungkin penilai akan tanya, kan, awak nak dapat kat mana, kan, data ni, contohnya awak kata awak nak dapatkan data pembelian, data transaction, kan, pembelian online transaction, kan, macam gempak lah, kan, dan bergunalah benda tu, tapi adakah mudah awak nak dapat data online transaction, kan, memang sangat susah sebenarnya nak dapat, kan. Jadinya kalau menggunakan data, okey, bagaimana dia dapat data? Okey, terutamanya orang statistik lah, kan, yang mana mereka ni memang tak dapat lari daripada data. Kalau matematik ni mungkin yang buat teoretikal tak perlukan data pun, kan. Kemudian adakah melibatkan pengaturcaraan komputer? Sorry, ni K, dia auto correct, saya pun tak perasan tadi. Okey, jika ya, apakah perisian yang akan digunakan? Katalah awak nak guna C++, awak nak gunakan MATLAB, R, Python dan sebagainya, awak kena nyatakan. Okey, sespesifik
yang mungkin. Okey. Kemudian perancangan kajian, carta alih dan carta gan selalunya kita letak. Kemudian jangkaan hasil kajian, maksudnya bila awak buat SEM depan, awak buat kajian awak, kan, jadinya awak harapkan apa yang awak dapat daripada kajian tersebut. Sebabnya SEM ni kita buat proposal saja kan, jadinya kita tak tahu apa yang kita akan dapat pada kebanyakan masanya lah kan, kita tak tahu. Jadinya kita, anggaran kita apa yang kita akan dapat. Okey. Kemudian tajuk mestilah bersifat matematik. Okay, tak boleh terlampau jauh lari daripada matematik, kena ada elemen matematik. Contohnya yang saya pernah dapat pelajar dia buat tajuk yang macam sains sosial, kan, jadinya tak sesuai. Okey, nanti penilai akan nilai ni, apakah nilai kajian ilmiah ni kan, adakah dia ilmiah dari sudut pandang matematik. Jadinya awak bila awak buat tu, awak kena pertimbangkan adakah elemen matematik tersebut. Elemen ni maksudnya bukanlah sikit pun jadilah, tak, dia kena banyak elemen matematik yang ada. Okey, tak boleh sikit-sikit. Okey, rujukan utama saya dah cakap tadi. Kemudian komitmen. Okey, tak ada syarat yang pelajar perlu berjumpa atau berhubung dengan penyedia setiap hari. Okey, ada pelajar, pengalaman saya pun ada pelajar yang setiap hari dia email kan, dengan rajin dah. Okey, namun sebenarnya tak ada syarat pun. Tapi saya cadangkan sekurang-kurangnya sekali seminggu. Okey, paling kurang pun sekali seminggu. Awak hubungi supervisor walaupun awak start, awak tak ada progress, bagi tahu. Doktor, saya baca ni saya tak faham. Jadi saya start tak boleh buat apa. Kan? Nanti mungkin penyelia akan kata apa yang awak start kat mana kan? Mungkin dia boleh cadangkan awak. Oh, sebenarnya ada rujukan macam ni. Oh, sebenarnya topik yang macam ni memang susah. Kan? Awak tak pernah belajar, that's why awak start. Jadi awak cari buku ni, awak cari jurnal ni. Okey? Jadinya awak peganglah kata-kata saya ni. Okey, kalau awak start pun awak bagi tahu penyelia. Okey, buat pengalaman saya lah. Pelajar yang kurang hubungi penyelia ni kan, 2 minggu, 3 minggu, sebulan tak hubungi, awak bayangkan kita ada 14 minggu saja. Lebih kurang 3 bulan lah kan. Kalau dah sebulan awak tak jumpa, berapa lagi yang tinggal untuk awak buat kerja ni. Jadinya saya cadangkan sekurang-kurangnya sekali seminggu. Okey, tapi kena ingat khususnya adalah guided self study, maka pelajar perlu berdikari pada masa yang sama berunding dengan penyelia. Okey, maksudnya awak tak boleh harapkan penyelia bagi awak spoon feed. Okey, awak kena cari sendiri. Okey, dah tahun 3 kan? Dah tahun 3 SEM 2 kan? Dah lama kan? Jadi banyak benda yang awak dah belajar juga. Jadi awak kena yakin dengan diri awak juga yang awak boleh hasilkan sesuatu yang ilmiah. Okay? Jangan harapkan pada penyelia saja. Kesian juga pada penyelia kan, dia pun ada banyak tugasan lain lagi kan, tuntutan yang lain. Jadinya awak kena ingat ini adalah guided self study. Dia terpimpin, terpandu kan, tapi self kan, kendiri. Okey. Okey, jadinya saya nak tunjukkan contoh usulan penyidikan 1, 2 dan 3. Ini mungkin bukan contoh yang terbaik sebab saya pun baru kali pertama dah jadi penyelaras. Jadi saya tak banyak dan penyelaras yang sebelum ni pun dah bersara kan, Dr. Rokiah dah bersara. Jadinya saya tak banyak sumber yang saya dapat ambil untuk kursus ni. Okey. Jadinya yang ada pun sekarang ni proposal daripada pelajar saya sendirilah. Okey, dari saya sendiri. Jadi mungkin tahun depan saya dah ada banyak, mungkin saya boleh kumpulkan yang best awak ni. Saya cari yang terbaik apa semua, saya boleh bagi pada pelajar, bukan bagi, saya boleh tunjukkan pada pelajar yang seterusnya lah kan. Okey, tapi ni adalah pelajar saya. Mungkin awak kenal lah kan, senior awak kan. Okey, ni contoh lah. Okey, saya tunjukkan. Okey, nama, detail apa semua. Kita tak ada. Dulu macam kita ada front page ni, tapi sekarang ni saya rasa macam tak ditekankan sangat pasal front page. Okey, ni pun lain. Dulu kami punya macam ni lah lebih kurang. Kalau apa-apa assignment pun selalunya hantar dalam bentuk rupa yang macam ni. Sekarang ni saya tak pasti. Okey, tapi terpulang pada awak, saya tak tetapkan. Maaf. Okey, tulislah nama, janganlah tak letak nama kan, susah saya nak cari ni. Okey, tak nama, tajuk, kan, set berapa, sesi berapa kan. Kan sekarang ni pun sekarang ni pun soft copy kan, jadinya tak membazir lah kan, letak je. Okey, buat je front page. Okey, so kandungan kan, pengenalan ni umum je.
Pengenalan, ada latar belakang, penyataan masalah, kenapa kita buat kajian, persoalan, kajian kepustakaan, objektif, metodologi, jangkaan hasil, rujukan, lampiran. Ni dia ada lampiran. Saya pun tak ingat apa lampirannya. Okay, tengok kejap. Tak apa. It's okay. Kita tengok number one. Okay, pengenalan. Dia ceritalah. Okay, persamaan ni adalah umum. Persamaan eliptik dikelaskan sebagai persamaan pembezaan separa peringkat kedua. Dia cerita. Di sini. Okay, kemudian penyataan masalah. Okay, sekarang ni apa dia nak buat? Okay, dia kata persamaan eliptik seperti persamaan Laplace dan Poisson mempunyai pelbagai kaedah untuk diselesaikan. Namun begitu, penyelesaiannya menjadi rumit. Gini. That's why dia nak buat penyelesaian berangka, kan? Tadinya penyelesaian biasa ni macam kita belajar separation of variable, contohnya saya dah belajar, dia tak applicable untuk semua. Jadinya kita terpaksa menggunakan penyelesaian berangka. That's why kita ada kaedah berangka, kan? Yang saya dah belajar juga kaedah berangka. Jadi itu sebabnya dia nak buat. Kemudian persoalan. Okey. Kemudian kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan ni adalah apa yang orang lain dah buat, nak ceritakan. Dia start daripada tahun 97, agak lama sampailah 2020 ada. 2019 pun ada. Kemudian objektif. Untuk mengkaji beberapa penyelesaian analitik, untuk membangunkan pengaturcaraan komputer. Okay, ini contoh perjalanan saya. Outputnya tak semestinya begini, tapi mungkinlah lebih kuranglah begini. Mengkaji, menyelesaikan dan sebagainya. Dan metodologi. Okay, apa dia nak buat? Dia katalah dia akan buat pembacaan, di mana, kemudian dia akan menulis, akhirnya dia akan tulislah. Okay, tulis tesis yang mana merangkumi abstrak dan sebagainya. Okey, kemudian kalau tengok balik pada saya punya sekejap ya, UKM folder tadi. Contoh betul lah kat perancangan aktiviti. Bukan dokumen saya. Isi taklimat ni sini. Okey. Saya ada tulis perancangan kajian ni. Kan? Perancangan kajian ni selalunya dipersembahkan dalam carta alir dan carta GAN. Okey, apakah carta alir? Okey. Carta alir, pelajar saya ni dia letak dalam lampiran. Ini adalah carta alir. Okey, kajian perpustakaan, kemudian kita buat apa? Selesaikan, berangka, analisis dan tulis tesis. Okey. Maksudnya ni untuk sem depan lah, kan? Kita punya proposal merancang untuk kita punya projek tahun depan ataupun sem depan. Okey, kemudian ni secara umumnya kita punya carta alir. Kemudian kita ada carta GAN. Carta GAN ni begini. Sebenarnya dia adalah sama macam carta alir, cuma dia ada tempoh. Tempoh 2020 begini. Kemudian 2021 bulan 2, bulan Februari sepatutnya dah tulis tesis dan membentang. Okey, selalunya ada dua elemen ni, carta GAN dan carta alir. Jadi awak perlu masukkanlah. Okey. Cuma macam saya cakap tadi, di sini kita tak ada apa-apa format yang betul-betul digunakan oleh semua penyelidik. Jadinya cadangan dia seperti ini. Okey, kau boleh jangan larilah, begini, biar beginilah. Okey, cuma pelajar saya tadi, perancangan ni, carta alir dan carta GAN ni diletakkan pada lampiran. Okey. Kan dia letak pada lampiran di belakang, kan, tapi tak ada masalah. Okey. Dia letak dalam 6 lampiran. Kalau tengok sini, yang terakhir dia ada jangkaan hasil. Okey, pada akhir projek penyelidikan ini dijangkakan terdapat pengumpulan terhadap kaedah analitik bagi penyelesaian lah. Okey, kena ada jangkaan hasil. Okey, cuma saya pun kalau awak perasan dekat sini, pelajar saya ni dia punya jida dia. Ni mungkin bukan yang final version. Mungkin saya dah tak betulkan. Jadi cuma saya tak ada yang final version untuk saya rasa. Okey, kalau tengok jida dia belah kiri dan belah kanan ni sama. Padahal tak boleh sama, kan? Padahal rasanya belah kiri kena 35, kan? Belah kanan 28. Jadinya awak kena ikutlah apa yang dalam gaya UKM. Yang ni tak betul lah, jangan ikut. Okey, penomboran pun sama. Kita ada 1.0, kemudian 1.1 dan sebagainya lah, 1.2. Okey.
Oh, dah terlebih sikit masa Sorry Kita pun nak ambil dah ni. Kita tengok cadangan ni pelajar saya yang lain. Okay, awak kenal. Dia pun lebih kurang juga pengenalan, latar belakang. Okey, kita tengok rujukan. Laplace, dekat sini secara kaedah penjelmaan Laplace dalam kurungan Crank 1975. Maksudnya dia merujuk daripada Crank 1975. Di sini oleh Zhu, Hui dan Ogunbo 2018. Kemudian kena guna tanda ampersand, tanda dan kan. Dalam C++ yang kita belajar pun ada ampersand. Okey. Kemudian Crank 1975 dia berada dalam teks. Maksudnya dalam senarai rujukan, kalau kita pergi pada hujung ni, senarai rujukan mesti kena ada Crank. Di sini. Crank. Okey, setengah pensyarah dia sangat teliti, dia akan cek apa yang awak kata awak rujuk mesti ada detailsnya dalam senarai rujukan. Okey. So begitulah. Okey. So macam ni bila awak bagi fakta, awak kena nyatakan siapa yang cakap. Okey, that's why dia penting. Okey. Dan yang ni okey, ni pun lebih kurang. Kita ada carta alih dan carta Gantt. Okey, ni tempoh dia. Jangkaan hasil. Okey. Ni pun bukan final version ni. Okey, saya ambil apa yang saya simpan saja sebab numbering kena belah atas kanan kalau tak silap saya. Kemudian kita tengok yang last sekali, pelajar saya. Okey, gini. Okey, nombor atas kanan, betul. Belah sini jida kena besar, yang ni kecil. Okey, kemudian penyataan masalah, kajian kepustakaan, ceritakan apa yang orang dah buat selama ni, objektif, metodologi, jangkaan hasil, senarai rujukan, lampiran. Dia letak carta alih ni dan carta Gantt pada lampiran. Okey. Sekejap saya tengok apa yang tajuk. Okey. Maksudnya itu je kot. Okey, sorry dah terlewat sikit. Doktor proposal ada minimum atau maksimum untuk jumlah muka surat ke? Tak ada. Tak ada minimum atau maksimum jumlah muka surat. Okay, kalau tengok kat sini pun pelajar ni berapa muka surat? 11. Pelajar ni 9. Pelajar ni 12. Okey, termasuk muka depan, termasuk senarai rujukan, kan? Termasuk apa lagi? Lampiran, kan? 12 surat, 10 muka surat tak ada masalah. Okay, jangan terlalu pendek sangatlah sampai kita rasa macam baca point form pula kan, terlalu pendek sangat. Okey. Ada apa-apa soalan lagi ke? Okey. Kalau ada soalan boleh tanya je sebab ini sahajalah perjumpaan kita untuk kursus ni. Kemudian awak akan mula bincangan penyelia. Okay. Ya, dari saya nak tanya pasal berkenaan pemilihan tajuk tu. Kan dia pemilihan tajuk tu mesti bersifat matematik. Daripada senarai tajuk yang kajian lepas, semua tu bersifat matematik ke? Okey, sepatutnya begitulah. Cuma saya tak semak lah. Sebab bukan saya yang buat tahun lepas kan. Tapi sepatutnya begitu. Kalau katalah ada pelajar yang buat yang tak bersifat matematik, mungkin pelajar tu dapat markah yang rendah. Saya rasa lah. Okey. Sebab setengah-setengah pelajar ni dia ada yang dia tukar tajuk di hujungnya kan. Jadi kadang-kadang di luar kawalan penyelia. Akhirnya kita akan nilai juga kita akan nilai dia punya proposal tersebut atau usulan penyelidikan tersebut. Dan kalau kita dapati elemen matematik itu tak ada, okey, jadinya terpaksa bagi markah yang rendah lah. Oh, alright. Masih ada. Okey. Doktor, Yep. proposal ni kiranya ada markah jugalah kan? Ada. Okay. Ada markah. Markah dia 100 jugalah kan macam biasa. Ada, kalau sebelum saya tak ingat berapa portion dia, mungkin penyelia separuh, penilai iaitu pensyarah lain separuh. Lebih kurang macam itulah. Ataupun mungkin penyelia 60, penilai lain
atau pesara lain lah kan, 40. Saya tak ingat percentage dia. Dan gantunglah perbincangan nanti saya dengan pesara lain, saya dengan pesara, bagaimana kita nak nilai. Mungkin kita buat 50-50 ke 60-40 ke, saya pun tak sure lagi. Cuma kena ingatlah, kreditnya satu saja. Kan, kreditnya satu saja. Taklah besar mana. Kan. Cuma jangan lupalah bila kalau awak bermasalah dengan kursus ni, dia takut dia akan affect untuk kursus yang semester depan. Kan, projek penyelidikan tahun akhir 2. Okey, tak ada momentum kan. Kalau tak ada momentum nanti nak buat yang tahun depan macam mana kan. Gitulah isunya. Okey, rasanya senang ke? Senang je kot kan. Tengok saya terangkan macam susah, tapi bila tengok contoh pelajar lain buat macam senang je kan. Ke susah? Okey. Apa lagi saya tak ingat. Tadi ada fikir satu benda tapi saya tak dapat nak recall. Nak ingat. Okey, ada lagi ke? Kita tak jumpa dah lepas ni Ini sahaja pertemuan kita. Okey, nanti saya akan kemas kini. You can follow dan saya akan announce apa yang saya kemas kini tersebut. Okey, saya akan upload juga video rakaman ni. Hopefully tak ada masalah lah. Semua suara jelas. Okey. Nanti saya dah upload, saya akan bagi tahu awak semualah. Okey. Kalau tak ada, itu sahaja. Cuma saya nak tanya nak tanya pelajar yang belum ada penyelia. Okey, ada 2 orang tak silap saya. Dia sama ada belum ada penyelia atau belum bagi tahu saya dia dah ada penyelia. Okey, 2 orang. Tolong tunggu sekejap. Boleh ke? Okey. Itu saja kot saya rasa. Okey, saya nak hentikan rakaman. Sekejap ya.